Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okey, hari ini kita masih lagi modul 6 perakaunan untuk kelab dan persatuan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana nak menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan serta menyediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, ini adalah soalan dia. Ya, butir-butir yang berikut diambil daripada buku-buku kelab Glamoury pada 31 Disember 2004. Ya, penerimaan dan juga pembayaran. Okey, dan penerimaan dan pembayaran ni kalau entiti perniagaan yang biasa dia sama seperti buku tunai. Okey, kemudian ada baki-baki yang berikut didapati daripada buku-buku kelab tersebut. Ya, baki awal dan juga baki akhir. Inventory kraft tangan awal, akhir tak ada. Yuran ahli belum terima, awal, akhir. Yuran ahli belum terperoleh, awal tak ada, akhir dia minta kita cari. Alatan sukan, awal, akhir. Inventory alat tulis, awal, akhir. Premis kelab, awal, akhir. Dobi belum bayar, awal dan akhir tak ada. Pesta ria diadakan untuk tabung pembinaan kelab gelanggang, untuk pembinaan gelanggang tenis. Okey, jadi sebab tu cikgu starkan di sini dua ya. Kutipan pesta ria dan belanja pesta ria. Dia adalah iaitu belanja modal dan hasil modal ya. Anda dikendaki menyediakan akaun yuran, akaun perdagangan, kraft tangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004, akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2004. Okey, jadi kita sediakan yang A dahulu, akaun yuran. Jadi akaun yuran ni kita sediakan dengan menggunakan kaedah langsung. Okey, jadi pelajar kena ingatlah ini adalah akaun belum terima awal, akaun belum terima akhir. Dan kalau ada akaun belum terperoleh awal, akaun belum terperoleh akhir, bank, yuran lapuk dan kita perlu cari akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jadi mula-mula di sini kita masukkan yuran ahli belum terima awal. Okey, kita dapat cikgu masukkan baki BB 170. Ni dia ya. Soalnya kita masukkan baki HB 70 iaitu baki akhir yuran ahli belum terima awal akhir. Soalnya kita masukkan apa lagi? Ya, kita masukkan yuran terperoleh awal tak ada, kita masukkan yuran terperoleh akhir 180. Okey. Baik, di sini HB bukannya BB. Ini typo silap cikgu type. Ya, di sini adalah baki HB 180. Di mana cikgu dapat 180 ni? Ya, daripada sini. Yuran tahun 2005 yang kita telah terima 180. Ini adalah yuran belum terperoleh akhir. Kita masukkan di sini. HB ni Okey. Soalnya kita masukkan apa? Ya, kita masukkan bank. 4,010. Cikgu dapat daripada mana? Ya, di sini 130 tambah 3,700 tambah 180 iaitu yuran tahun 2003, 2004 dan 2005 yang kita terima. Kita masukkan di sini. Ini apa pula? Satu lagi. Ya, yuran lapuk RM40. Macam mana cikgu dapat RM40? Okey, yuran ahli belum terima pada awal tahun 170. Bermakna ini adalah yuran tahun 2003 yang kita belum terima. Tetapi yuran 2003 yang kita dah terima hanya 130. Jadi 170 tolak 130, RM40 lagi kita tidak terima dan ini kita anggap sebagai yuran lapuk. Okey, sekarang kita dah boleh cari yuran sebenar yang perlu kita pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ya, caranya tambah semua dapat 4,120, bawa ke sini 4,120, tolak 170, tolak 180, kita akan dapat
akaun pendapatan dan perbelanjaan 3,770 yang ini perlu kita pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kemudian akhir sekali ya, kita hantarkan baki akhir HB tadi ya, cikgu silap type ni, baki HB ya bagi yuran belum terperoleh menjadi baki awal yuran belum terperoleh pada tahun 2005. Kemudian ya baki akhir yuran belum terima ya menjadi yuran belum terima awal pada tahun 2005. Ini adalah yuran belum terperoleh. Yang ini adalah yuran belum terima. Okey, jadi sekarang kita dah selesai untuk akaun yuran. Okey. Baik, soalnya kita yang kedua, kita sediakan akaun perdagangan kraft tangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. Okey. Jadi sekarang kita nak sediakan akaun perdagangan ya bagi kraft tangan. Seperti biasalah. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, jualan kraft tangan. Jadi di sini kita masukkanlah ya, jualan kraft tangan 2,800. Okey, jadi kita kena cari pula kos jualan untuk kraft tangan. Inventory awal kita masukkan. Mana inventory? Oh ni dia. Inventory awal 210. Dan kita tambah apa? Tambah dengan belian kraft tangan. Okey, kita tengok di sini. Mana dia? Oh ni dia. 1,106. Kita tambahkan kedua-dua ni. Ya. Kita dapat 1,316. Ini adalah kos jualan. Jualan tolak kos jualan, kita dapat untung kedai kraft tangan 1,484. Okey, dah dua kan? Tadi yuran. Ya, yuran ahli kita perlu pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sekarang ada satu lagi hasil kita ialah untung kedai kraft tangan. Okey, yang ketiga, ya kita dah perlu menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Okey, ini dia akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kita senaraikan dulu hasil. Okey, hasil yang pertama yuran ahli kan. Daripada akaun yuran tadi 3,770. Yang kedua yuran masuk 1,900. Jadi sekarang kita rujuk akaun penerimaan dan pembayaran ya sebagai sumber untuk menyediakan akaun kelab dan persatuan. Kan? Kalau bagi entiti perniagaan selain pada kelab dan persatuan, kita rujuk imbangan juga. Tapi bagi kelab dan persatuan, kita rujuk akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, yang pertama yuran. Okey, kemudian yuran masuk. Yuran masuk dia tidak ada tulis dasar dia. Dia perlu dimasukkan di mana? Sama ada akaun pendapatan perbelanjaan ataupun penyata kedudukan kewangan. Jadi kalau tidak dimaklumkan, kita ambil yuran masuk ni, kita letak di akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so ni apa lagi hasil kita? Untung kedai kraft tangan yang kita buat tadi kan? Ya, kutipan pesaria tak ada. Ini kita perlu masukkan ke PKK. Okey, jadi sekarang jualan kraft tangan. Okey, satu lagi apa? Ya, yuran pertandingan melukis. Yuran pertandingan melukis 560 dan apa lagi kat bawah hadiah pertandingan melukis RM100. Ya, jadi kita tambahkan semua hasil kita dapat RM7,614 dan kita perlu tolakkan perbelanjaan. Okey, perbelanjaan pertama kita tengok dekat sini. Ya, dekat bahagian pembayaran. Okey, pertama apa? Elang kehormat 330. Hadiah pertandingan melukis tak perlu, kita dah letak di sini tadi kan. Okey, apa lagi? Membaiki premis kelab 520. Belanja pestaria masuk PKK. So ni apa? Okey, alat tulis, alatan sukan PKK kan? Alat tulis ada pelarasan. Okey, kita lihat alat tulis kat sini. Mana tadi? Okey, ni dia. RM50 tambah yang kita beli 240 tolakkan dengan 90. Jadi alat tulis kita ialah RM200. Okey, apa lagi? Ya, majalah RM430. Dobi. Ya, Dobi adalah 160
tolak dengan Dobi belum bayar awal. Ini adalah maklumat yang kita boleh dapat di muka surat 48 buku teks. Bagaimana kita sama ada kita tolak ataupun bayar. Ini pelajar kena tahulah. Okay, jadi Dobi belum bayar awal, kita kena tolak. Kalau Dobi belum bayar akhir, kita kena tambah. Ya, okay, jadi 160 tolak 50 dapat 110. Okay, satu lagi apa? Okay, satu lagi. Okay, susut nilai alatan sukan. Sebab ia tidak sama awal dan akhir. Yang kelab sama. 80,000, 80,000. Tetapi alatan sukan tak sama. Kalau tak sama, kita kena buat penilaian semula. Okay, nilai awal tambah yang kita beli, tolak yang akhir. Okey, jadi kita dapat susut nilai 590. Kita tambah semua, maka belanja kita perbelanjaan ialah 2,220. Ya, hasil tolak belanja kita dapat lebihan. Ya, satu lagi cikgu terlupa tadi, yuran lapuk. Yuran lapuk ni kita dapat daripada akaun yuran tadi ya. Jadi kita tambah semua, kita dapat 2,220. Hasil tolak dengan yuran lapuk, ya, kita dapat lebihan 5,394. Okey, selesai akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, dan kita sediakan penyata kedudukan kewangan, aset bukan semasa, ya, mesti ada dua kan. Tadi kan, satu alatan sukan, satu premis kelab. Okey, alatan sukan kita 7,100. Ya, 7,100. Macam mana cikgu boleh dapat 7,100? Ya, 7,100, 2,900 tambah dengan 4,200 tolak dengan susut nilai 590, kita dapat nilai 6,510. Ni dia nilai akhir. Ya, dan satu lagi ialah premis kelab 80,000. Tambah dua-dua, aset bukan semasa kita ialah 86,510. Kemudian aset semasa, ya, okay, yuran belum terima akhir. Ini adalah aset semasa, RM70. Okey, lagi apa? Inventory alat tulis akhir RM90. Dan satu lagi jangan lupa ya, bank. Ya, bank kita tambahkan semua penerimaan, ya, tolakkan semua pembayaran, kita dapat baki akhir. Ya, okay, jadi tambah semua dapat RM23,094. Tolakkan dengan liability semasa kita, yuran belum tepuk oleh akhir tadi 180 dan juga ya, bila kita dah dapat ni, ya, aset semasa tolak dengan liability semasa, kita dapat modal kerja. Modal kerja ni tambah dengan aset bukan semasa, kita dapat jumlah harta 109,424. Okey, dana terkumpul pula, ya, dana terkumpul awal. Ya, yang awal ya, awal ni dia, awal. Awal iaitu aset tolak dengan liability. Ya, aset tolak liability, inventory, aset, yuran belum terima, aset, yuran belum terperoleh, liability, alatan sukan, aset, inventory alat tulis, aset, premis kelab, aset, Dobi belum bayar, liability. Jadi yang aset tolak liability kita dapat 88,250, tambahkan dengan lebihan daripada akaun pendapatan dan perbelanjaan tadi, ya. Kemudian ya, juga kita kena tambah kutipan pestaria yang cikgu highlightkan di sini tadi, 16,000 tolakkan dengan 720. Ya, 16,500 tolak 720 dapat ini. Kita tambahkan semua ni, kita dapat ya, dana terkumpul akhir RM109,424. Okey, jadi kita dah selesai jawab keempat-empat soalan berkenaan dengan kelab dan persatuan. Sekian, terima kasih.